Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bi hadihi واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, bagi kita semua bacaan kitab Ensiklopedia Adab Islam masih lagi dalam bab nasihat, bab nasihat. Jadi maknanya kita sudah baca orang berkenaan dengan nasihat, dan hari ini poin yang kedua, memberikan nasihat. Surat 487, memberikan nasihat kepada seorang Muslim walaupun tidak diminta. Nasihat ni maksudnya menunjukkan jalan kepada kebaikan lah. Tunjukkan, buat macam ni, jangan buat macam tu, ya, ikut sini, jangan ikut sini. Nasihat lah, ya. Walaupun orang tak minta nasihat kepada kita, kita bagi nasihat. Kita tengoklah keadaan dia pun dah tak betul, kan? Jadi dia ada melakukan kesalahan ke apa, kita perlu betulkan kesilapan, kesalahan dia tadi. Dan bila kita manusia ini semua lah tak segi daripada kesalahan dan kesilapan, jadi kita kena bersedia lah untuk dinasihati. Kalau kita tak bersedia, maknanya kita jadi orang sombong lah. Orang sombong tak suka orang nasihat dah. Tak payahlah aku beritahu, tak payah nasihat lah. Kau nasihat diri kau sendirilah. Kau tak betul nasihat aku. Tak, dia tak betul masalah dia, tapi nasihat dia tu bagus, bernas, kita terima lah. Dia orang sombong tak terima nasihat. Gitu. Jadi walaupun orang tak minta nasihat, kita tengok tak betul kan, kita bagi nasihat lah. Kata Syekh di sini, ini merupakan kesempurnaan nasihat untuk saudaramu sesama Muslim. Sebab itulah berkata dinul nasihat, agama ini adalah nasihat, sepenuhnya nasihat, ajak kepada kebaikan. Jika engkau mendapatinya hampir terjatuh ke dalam suatu keburukan, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, ataupun dia terlupa, ataupun dia kalah dengan tuntutan hawa nafsu dia, jadi kita nasihat dia begitu, kita kasih hasil daripada perbuatan dia itu akan menyebabkan begini, akan menyebabkan begitu. Dia ingatkan dia balik, bahaya buat macam ni, membuat diri kamu sekali, dia pernah semua dia orang terima kasih lah kalau kamu tak beritahu. Habis aku kan, aku lupa kan, itulah dia. Melakukan pelanggaran syariat, dia akan terjatuh dalam keburukan atau melakukan pelanggaran syariat, berbuat sesuatu yang memudaratkan dirinya. Dia berbuat mudarat dalam diri dia. Kalau tanpa nasihat tadi, bila dah nasihat, dia akan terhenti dengan perbuatan itu atau perbuatan yang lainnya. Maka segeralah nasihati saudaramu itu walaupun dia tidak memintanya. Sebab tu kita seminggu sekali wajib dengan nasihat. Khutbah Jumaat wajib dengar, wajib kita dengar khutbah Jumaat. Bila kita wajib tak dengar dosa. Sebab tu bila orang sedang khutbah Jumaat, harap kita bersembah. Dosa. Main handphone, jawab mesej, jawab WhatsApp, tanya khabar kawan. Assalamualaikum, wabak.
haram. Berdosa. Waktu khutbah Jumaat tu, yang tak berdosanya kita cakap yang imam lah. Walaupun tu imam, ada belakang orang sekat parking ke bawah kan, cakap dengan khatib boleh, cakap dengan sama makmum tak boleh, haram. Hari Jumaat nak salam-salam kawan kita tak boleh. Juga khutbah tu kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta ayat masjid. Nak salam. Kerja itu haram juga. Mana semua kerja haram kita buat semua. Bila kata kat kawan kita diam pun haram juga. Tolak tabung bersama dia, perbuatan yang haram dilakukan. Kenapa? Kerana dia membatalkan khusyuk. Bila sebut haram ni orang tak hidup lagi. Bila sebut haram, tak gagut. Nabi larang. Nabi larang kita berbicara ketika imam berkhutbah. Ya, batal pada Jumaat lah. Maksudnya itu ancaman lah, itu ancaman kan. Siapa nak batal pada Jumaat lah? Jangan buat. Mereka sembang dengan makmum dengan khatib tadi. Sembang dengan khatib tak apa? Khatib. Kita ni dah lama lah. Tak hujan. Doa istisqa lah khatib. Macam mana sahabat kan? Ada juga khutbah. Ya Rasulullah, habislah mati ternakan kita, tanam-tanaman pun mati habis. Lama dah tak hujan. Nabi pun doa. Maka Allah turunkan hujan tu juga kan. Minggu turun hujan turun. Tenggelam habis. Minggu depan dia mereka. Tengah khutbah ya Rasulullah, habislah mati. Ternakan tenggelam habis semua. Kita hujan. Nabi kata Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, sekeliling kami, jangan di atas kami. Pindah ke lemah-lemah, pindah ke mana-mana pasir ke semua kan. Maka Allah pindah ke hujan tadi. Kalau hari lagi untuk imam, khutbah untuk imam baca ni tak betul teks dia. Kalau hari lagi lah, mana tahu tu jelas dia baca teks kan. Kalau ada dia padam tak orang. Takut juga dia pun takut juga. Sekarang ni puasa netizen ni power tu. Dia pun viral tak kira lah. Terkejut dia pun. Lah, kau ni buat khutbah cakap hangga tadi. Dua-dua pihak berpuasa. Tak ada. Dia nasihat. Dia kata tadi, tengok. Maka segeralah nasihati saudaramu itu walaupun dia tidak memintanya. Jadi dengar khutbah tu nak dengar nasihat lah. Dengar seminggu sekali. Itu paling kurang seminggu sekali. Dia kata bahkan demikian pula demikian itu bukanlah termasuk sikap yang lancar, kurang ajar. Aku tak minta nasihat sampai suruh nasihat. Tak, bukan sikap yang tak baik. Nasihat sikap yang baik. Bahkan merupakan kesempurnaan nasihat dan bentuk kepedulianmu kepadanya. Ini dia. Kita sayang kawan kita. Kita kesian dia. Kita nasihat dia. Hendaklah pula bersabar terhadap reaksi tidak baik yang kau terima daripadanya. Ini para anbiya Allah. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka datang untuk menasihati kaum mereka. Inni lakum nasihun abid. Aku ni untuk kamu hanya menasihati. Orang yang menasihat yang amanah, yang kenal nasihat. Kamu suka tak suka kenal nasihat. Kaum dia mana suka. Kaum para anbiya ni mana suka dia nasihat. Walaupun mai daripada kalangan dia sendiri, daripada keluarga yang terbaik. Kan? Macam Nabi SAW lah. Keluarga yang terbaik. Lepas tu lagi Nabi itu sendiri dia paling sayang. Kan? Dia paling suka pada Nabi SAW sebelum Nabi jadi Rasul lah. Sangat sayang dekat Nabi, sangat. Semua orang kenal bila sebut Muhammad Al-Amin, Al-Amin. Kan? Sampai macam tu sekali. Bila Nabi dilantik dia Rasul ya, yang mula-mula sekali menentang dia, yang kata apa nama Abu Lahab. Bapak saudara dia yang seronok masa ni lahir tu. Sampai dia merdekakan hamba perempuan dia. Kenapa? Hamba perempuan yang bawa berita ya. Wih. Okay.
Adik ipar kamu dah melahirkan anak, ipar kamu dah melahirkan anak lelaki-lelaki. Seolah dia kamu merdeka. Sampai habis gembira ya. Tapi bila Nabi ajak pada tauhid tu, kan, tinggalkan berhala-berhala itu sebagai sembahan, maka dia yang mula-mula menentang, dan menentangkan dia sampai dia mati. Dan Tuhan bubuh nama dia dalam Quran. Sekarang dia kan, tabajjala abi lahab wa tab. Maknanya dia memang confirm Rasulullah Allah sebelum dia mati ya. Sebelum dia mati, dia mencok ayat Allah lah. Tak ada dia. Ayat tu turun masa dia masih hidup ya. Masa dia kata taballaka ya Muhammad sa'ir al-yawm alihada jama'atana. Kan Nabi kumpulkan masa mula-mula turun ayat Al-Quran tu. Kan? Allah kata wa'anzir ashiratakal aqrabin. Kan? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Turun ayat tu, Nabi pun bangun pergi Bukit Safa tu. Pergi di Bukit Safa tu Nabi panggil semua ya wasabahah. Kan? Wasabahah itu perkataan hipun orang. Oh, jangan kata wasabahah itu perkataan kecemasan. Ada benda penting yang nak disampaikan oleh orang yang menjerit tu. Bila semua dah berkumpul itu tengok kan. Nabi kata, ya qaum ara'aytum law anni akhbartukum bi anna wara'a hadha al-wadi khairun turidu an tughira 'alaykum akuntum musaddiqin. Hai kaumku, kalau aku beritahu kat kamu semua bahawa di belakang rumah sana ada pasukan berkuda yang hendak membinasakan kamu, adakah kamu percaya pada aku? Dia pun semua dengar, Allahumma na'am ma jarrabna 'alaika kadhiban. Dia berkata, ya benar, kami tidak pernah mendengar sesuatu yang dusta daripada engkau. Jadi tegak-tegakkan hujah pada dia. Kami tak pernah mendengar sesuatu yang dusta daripada engkau. Maka Nabi kata, fa'inni an-nadhirul 'uryan. Aku adalah orang yang membawa khabar yang menakutkan, yang tidak sempat berpakaian. Yang datang bagi dia tak sempat pada pakaian, dia nak beritahu kat kau dia bahawa kan, apa nama, bencana ni dah dekat, musibah ni dah dekat. An-najah, selamatkan diri masing-masing. Kan? Fa inna baina yadayya 'adzabun syadid. Di hadapanku sana, di hadapan kamu semua sana ada azab yang pedih. Ya? Maka Abu Lahab pun bangunlah, tabbalaka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kau Muhammad. Adakah kerana ni kau nak kau kumpulkan kami semua? Turun ayat itu juga. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Laki bini ya. Nanti bila bini dah dengar kata ayat tu turun, kutuk dia cari lagi, dia bawa batu. Dia bawa batu cari dia salah. Tepi biasa lagi duduk tepi Kaabah kat bila matahari naik, tepi bola ni dia duduk ni. Duduk dengan Abu Bakar. Dia baru cari dia sendiri, tak nampak Nabi. Tuhan tutup mata, tak nampak Nabi, nampak Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aina sahibu? Abu Bakar, mana kawan kamu? Abu Bakar tercengang, sudah turun dia lagi. Kan? Dia cakap, inni law ra'aituhu la ramaitu biha al-fair. Law ra'aituhu la ramaitu fahu li hadha al-fair. Aku ni kalau pun nampak, aku akan balik batu di kat mulut dia. Laqad sami'tu annahu kana yahjuni. Aku dengar dia kutuk aku ni. Ayat Quran tu lah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab tu, fi jidha hablum min masad. Ya, tak nampak. Sambil dia pun pergi, sambil duduk kata madam man abaina wa amruhu abaina wa dinuhu khalaina. Itu orang yang tercela ni, ajarkan dia kami tak mau ikut agama ni, kami tak mau ikut perintah dia, kami tak mau patuhi. Dia pun pergi. Bukan Rasulullah, dia tak nampak agama.
Nabi kita Allah Ta'ala ambil pandangan dia daripada nampak apa kita nampak Nabi Islam. Cerita tu lah. Ayat tu turun dia hidup lagi. Orang nanya, lama tu baru dia mati kan. Sampai mata arah baru dia mati. Itulah dia. Tapi neraka Jahannam lah. Ayat Quran dibaca. Bila kita masa nak baca, bila ustaz kata jangan baca. Jangan baca surah tu, dia kata kesian kat Nabi. Kan? Baca sekali-sekala. Orang itu ada orang dengar ceramah kan. Ayat Quran ni sama lah. Dia suruh mujizat. Baca bila pun. Itulah dia. Jangan baca banyak-banyak, nak baca sikit-sikit kalau boleh ada baca banyak-banyak sangat dia tak. Kan? Sebab apa? Sebab macam menyakiti Nabi lah, macam nampak sama dia. Aduh, itulah dia. Confident. Hendaklah pula bersabar terhadap reaksi tidak baik yang kau terima daripadanya. Nasihat orang luar tak suka kita. Tak suka. Misalnya ia menuduhmu sebagai pihak luar yang suka duduk campur. Kamu siapa? Aku tak kenal kamu pun. Menuduhmu ikut campur dalam masalah yang bukan urusanmu. Paling kuat dia kata kubur masing-masing. Atau yang lainnya. Bersabarlah. Janganlah engkau berhenti memberikan nasihat kepadanya, kerana sesungguhnya engkau melakukannya hanya kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat. Pada kondisi atau keadaan-keadaan tertentu, engkau dapat memberikan nasihat kepada seorang secara langsung. Ya. Namun dalam kondisi yang lainnya lebih utamakan memberi nasihat secara tidak langsung. Maksudnya kita bagi secara umum. Ya, ada orang tu buat benda jenis tapi kita bagi secara umum. Orang tak tahu siapa buat, siapa buat. Ya, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang sahabat tu yang dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, dia nak tiap bulan ibadat Nabi kan. Jadi dia pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat di rumah? Kok Nabi sembahyang 1000 rakaat kan, tak tidur langsung ke apa kan? Rumah tadi kan. Kita tanya lah. Sebab dia pergi luar, dia tengok Nabi macam biasa lah. Dah macam kita juga. Mungkin Nabi buat ibadat kuat dalam rumah dia. Zikir ke, baca Quran ke, solat ke. Tapi rumah Nabi SAW hanya isteri-isteri Nabi. Sebab Nabi, dia pun beritahu lah. Nabi SAW ni macam biasa lah. Kalau rumah dia tidur, lepas tu kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia tak puasa. Okay? Macam orang biasa. Ka'annahum taqalluha. Seolah-olah tiga orang dia kata, sikit dah Nabi buat lah. Sikit lah. Kita ingat Nabi buat banyak. Oh, seorang dia kata Nabi. Itu Nabi. Okay? Kita bukan Nabi. Kita kena buat lebih daripada Nabi. Ayat. Sebab tu dia kata tak setelah Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tapi panjang tiga orang ni. Panjang dia kata macam tu, panjang tiga orang ni. Tak semestinya Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kita buat lah. Sebab Nabi tak sempat buat. Itu hujah apa? Nabi tak sebab buat, kita boleh buat lah. Walaupun Nabi tak ajar. Oh, buat tetapi boleh lah. Buat apa mana boleh. Tak faham? Dia pun hanya kata aku nak sembahyang, aku tak mau tidur. Rupanya aku balik, aku nak sembahyang, nak solat. Solat sunat lah, lepas solat waktu solat sunat lah. Kira apa orang makan, minum, tengah berdiri lah, nak solat lah. Ada isteri ke anak-anak tak peduli lah. Adik kata tak apa, aku nak puasa, aku tak buka. Hari nak puasa. Puasa jangan mati lah. Dia pula kata aku tak mau nikah. Kan, aku nak duduk seorang-seorang.
supaya orang tak kacau nak baca Quran senang, nak semayang senang, nak puasa senang. Tak ada siapa nak suruh pergi kedai, tak ada siapa nak suruh pergi cari duit, cari nafkah. Tak mahu nikah. Dia kata tu tempat isteri Nabi SAW. Isteri Nabi dengar. Dia kata dia balik. Nabi balik rumah. Isteri dia cerita. Dia puan yang baik. Tanya orang tadi, kata orang tadi. Nabi SAW masuk masjid. Nabi pun masuklah khutbah. Khutbah Nabi ceramah. Nabi kata فما بال أقوام يقولون كذا وكذا. Apa cerita ni? Ada orang yang kata macam ni. Nabi kata, amma ana pun aku. Nabi kata, akan usalli fa ana. Aku sembahyang, aku tidur. Asum wa uftir. Aku puasa, aku buka. Wa atazawwaju nisa, aku kahwin. Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka sunnahku, ajaranku, maka dia bukan daripada pengikut ajaranku lah. Falaysa minni bukan dia daripada kalangan pengikut ajaranku. Jadi orang yang buat dia pergi bid'ah lah, buat bid'ah. Selama dia legit kata bid'ah ni tak boleh dengar. Kan, tak ada pun ni bid'ah. Yalah. Bid'ah ni sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Nabi SAW. Dia sebut agama ni. Sebab agama ni dah lengkap, cantik, tak ada cacat celah. Macam orang buat rumah kan, semua elok dah, cat dah ada, kan? Tak ada lubang-lubang, tak ada, semua cantik. Kita pergi basuh kaki, masuk dulu kan. Tengok semua kontraktor buat elok dah. Jadi kita mana je, dia ikut apa yang kita nak siap. Jadi agama ni lengkap. Jadi bila kita ada kawan nak cerita pasal chef, satu chef di mana orang di Itali, kawan orang dia makan di satu restoran, makan lepas tu dia minta sos, kan? Dia kata sos ada sos. Dia kita lah kan, makan tengah orang makan nasi nak kicap, makan laksa pun nak kicap. Ada orang makan laksa nak kicap. Kalau kicap bukan masak. Jadi dia minta, bukan masak chef kat dalam, keluar tu kan, mai tanya dia, saya masak tak sedap ke? Ada kurang kat mana dia masak ke? Sebab dia bagi tu semua elok dah, dia urus semua cukup rasa apa semua, kita minta. Dia keluar matanya, dia takut lah kan. Dia tercemar lah maruah dia tadi sebagai seorang chef yang hebat. Saya masak tak sedap lah. Apa yang tak cukup, rasa masin ke apa-apa. Memang cukup, tapi saya nak sos lebih. Itu cerita pasal masakan, cerita pasal dunia, pasal agama. Agama lengkap dah. Tuhan duduk turun agama, Nabi ajar kat kita. Nabi ni tak mati melainkan agama ni lah komplit. Agama lengkap lah. Kenapa kita nak cokot-cokot tambah? Buat apa yang Nabi tak ajar? Ini jadi masalah musibah ni. Inilah dia. Baik, Nabi nasihat. Itulah dia. Cara nasihat Islam secara umum. Nabi kata, siapa tadi? Nabi tak tanya tu. Siapa tadi 3 orang yang rumahku? Nabi tak tanya tu. Nabi beritahu secara umum supaya semua orang ikut. Nabi tak. Ini ilmu lah. Sahabat-sahabat dengar kan. Mana dia tahu lah tu. Ada orang buat benda tadi tapi dia tak tahu siapa. Secara umum. Kadang-kadang nasihat disampaikan dengan cara memberikan contoh berupa amal perbuatan. Dia buat sesuatu perbuatan, dia buat tunjuk lah, dia buat perbuatan tunjuk. Kan? Bila orang tengok dia buat. Jadi dia buat pelik pada orang. Kita tak pernah tengok orang buat macam ni, dia buat macam ni. Jadi kalau orang nak tahu tu dia tanya orang lah. Kan, mesti buat macam ni. Maknanya panggil orang makan tu orang makan. Terus duduk bismillah makan.
Tak ada acara-acara apa lah. Kita kata acara apa? Bisa kita dah tahlil dulu. Goncang kepala tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Ni kita balik-balik buat kenduri masa-masa siap makan. Tak tercengang kepala orang kampung tengok Bisa kami ada acara tu dulu. Nak turun pukul 11 siap dah besar. Tu imam ketua pun boleh main. Kita kata lagu tu syok lagu ni tidak ke pukul 3 boleh tak makan. Lagu tu imam tak dapat. Tu imam jadi pembuka majlis. Dia nak kena Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah ni pun boleh menghadap dalam. Kita balik-balik pecah tradisi. Buat kenduri, yang orang kampung makan, suruh duduk makan kenduri. Bismillah saya makan. Dia berkata tak ada doa kan? Doa balik lagi, doa Allah. Seri bersih, doa masing-masing. Dia bersyok boleh makan cepat. Memang kita pergi daripada main makan kenduri kan? Main nak makan kenduri. Jadi seorang dia nak doa orang main makan tu, mesti kedekut. Orang ni kedekut. Macam apa? Kalau orang tak baca doa, dia tak jamu. Kita kena bayar dulu. Boleh makan. Mana ada dia buat baca doa lepas makan? Mana ada? Dah, di kampung ni dah. Ada. Tanya dulu. Bayar dulu. Restoran pun kita makan dulu kan. Tapi ada juga jenis bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan doa. Itulah dia. Jadi kita apa? Kita pecah tradisi tadi dengan perbuatan. Itu nasihat. Itu nasihat untuk agama. Kita buat benda orang tak pernah buat. Itulah dia sunnah. Jamu orang makan ni sunnah. Dia antara amalan terbaik kan. Dia tu imam tu. Ini buat apa tak sampai lagi dia makan dah ni. Kan? Tentu yang kedua tu imam tak sampai tengok tinggal dia kan. Tulang penuh biar. Dia tak tahu dah. Ada bang? Dia tak habis dah. Tadi lagi makan pukul 12 lagi tadi. Imam tu orang tempat dia dah banyak jemputan. Tahlil sana, tahlil sana, tahlil sana. Tahlil makan lah, tahlil makan. Ini dah tak sunnah. Kan? Bila tak sunnah, nama dia bid'ah. Itu dia lah. Jamu makan sunnah. Buat kenduri sunnah. Tapi acara-acara celah tu dah tak sunnah. Ada kita ubah. Kita nasihat. Bila kita balik kampung, orang tahu, orang kampung tahu lah. Kita buat kenduri, awal lagi bermain. Boleh apa? Masak boleh makan kenduri. Tengah tak bermain, betul-betul takut kena macam doa. Pakai kopiah tu kan, duduk jauh kan. Tambah ada jagut-jagut kan. Duduk jauh, takut orang panggil macam doa. Okay, dia tak hafal pada doa. Sebab dia boleh lagi panjang doa, lagi kemas. Siapa boleh baca doa lagi panjang dia hebat lah. Tanya dia bukan faham pun pada dia baca. Sebab dia pengalaman. Dia pengalaman kita kan. Gitu. Jadi kalau balik kampung, jemput orang makan buat kenduri, suruh dia makan kenduri. Kenduri arwah kan? Kenduri arwah lah. Arwah. Lah kita buat kenduri untuk mak kita. Jemput orang makan, buat kenduri untuk ayah kita. Pahala Allah. Ada tak? Ni untuk mak ayah kita kan? Itulah dia. Kemudian maka dari itu cara penyampaian nasihat berbeza-beza. Ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan. Menurut keadaan orang yang dinasihati. Seperti terhadap anak kecil, tak sama nasihat dengan orang dewasa. Atau yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, tak sama dengan kawan kita. Kan? Nasihat ketua kampung tak sama dengan nasihat orang biasa. Tidak semua cara cocok untuk semua orang. Dia masing-masing ada cara nasihat. Jadi kan, untuk pemimpin pun ada nasihat, cara dia pun juga. Yang keempatnya memberi nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia. Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama Muslim
memberikannya dalam setiap urusan, baik agama maupun dunia. Sama ada urusan dunia kita nasihat dia, atau urusan agama, supaya dia tak menyesal kemudian lah. Maksudnya dalam perkara-perkara yang dia ketahui atau dia pandang bermanfaat bagi orang tersebut adalah urusan agama dan dunianya. Kan? Dia gaji 1,500, nak pergi beli Mercedes. Aku nak beli bos sana dah. Bawa lepas kata gaji 1,500. Aku gaji 10,000 pun pakai Proton Saga lah. Apa dah? Kan mesti nak payah ni tak tahu maintenance dan sebagainya kan. Kena maintenance lah. Kan? Kalau kereta tu rosak dia punya skru tak tahu lah berapa ratus ringgit. Audi. Kan? Audi tu S-Over tu 10,000. S-Over ada 10,000. Tu dia 10,000 ni berapa lama kita telefon. Jadi kita nasihat dah dunia. Kita nasihat dunia. Nasihat agama dunia. Kita bagi. Jadi kalau saja engkau mendapati kesempatan atau peluang untuk memberikan nasihat kepada saudara sesama Muslim, maka janganlah engkau menahan diri untuk melakukannya. Bagilah nasihat. Saya bila sebut nasihat, saya teringat ada kawan menjadi sekali orang Thailand, Pakistan. Ingat dia nama dia Abdul Latif, Thailand. Tiap-tiap hari jumpa kita, Syekh, bagilah nasihat. Tiap-tiap hari jumpa kita kan, disisir. Syekh, bagilah nasihat. Kan? Saya ingat lepas hari ni dia Abdul Latif nama dia. Orang tadi, orang tiwat kaya Allah tengah. Berpuluh-puluh tahun tak jumpa dia. Ada. Dia suka minta, Syekh, hari ni nak bagi nasihat apa? Bagi nasihat apa? Nasihat apa Syekh? Tahu nak bagi nasihat kan? Dia bagilah nasihat tu 3 petang perkataan. Waktu dia. Baik, jika kau melihatnya jatuh dalam perkara haram, maka berikanlah nasihat kepadanya untuk meninggalkannya. Apabila kau melihatnya akan melakukan sesuatu daripada urusan-urusan dunia dan kau melihat bahawa masalah baginya adalah menjauhi perkara tersebut dan meninggalkannya. Kadang-kadang orang ni dia lebih berpengalaman daripada kita. Kita minta lah nasihat pada dia. Ataupun dia bidang pengajian dia khusus macam tu. Okay? Dia pakar dengan kaunseling kan. Tapi kita nak minta nasihat dia, kena tulis resip lah. Bayar. Berbayar. Itu kaunselor tu berbayar kan. Kita cari yang tak berbayar lah. Tanya dia, pakar kaunseling. Aku ada masalah sekian. Masalah sekian. Boleh nak bagi nasihat. Kalau kita tak mau pergi pejabat, kita tak mau ke pejabat. Kalau pejabat kita bayar. Kami lah ni boleh lah ni. Nasihat sikit lah. Kan waktu sekarang ni kita pergi pejabat lah. Pejabat dia nak makan kita lah. Tak sebab kerja dia tu. Air liur dia tu duit. Kan? Nasihat. Kaunseling. Ni dia. Saya ada kawan-kawan PhD bahagian kaunseling. Nama apa lupa. Sampai nama belum ada. Tapi tak apa lebih dari nama lupa tu tak apa lah. Ada nama tu. Kadang-kadang dia duduk mesej dia kita. Tu dah dia. Contohnya tu lah. Contoh pasal nasihat dia kan. Contoh pasal nasihat. Dia kata, jika kau mendapati ia lalai dalam melaksanakan suatu urusan yang bermanfaat baginya, maka berilah nasihat kepadanya dan ingatkanlah dia. Demikian pula lah ilustrasi-ilustrasi yang lainnya. Sesungguhnya wajib atas setiap Muslim untuk mencintai saudaranya. Wajib ni. Kita cinta pada saudara kita ni, kita tak mau dia jatuh dalam kesusahan. Kita tahu kalau kita tak nasihat dia akan rosak lepas ni. Kita kesian dia, kita sayang dia, kita nasihat dia. Aku ada pengalaman dalam bab ni. Ni aku dah nasihat. Aku nak terima ni kalau anak ustaz nak baik lah. Kita terima nasihat. Dalam semua urusan yang disukai bagi dirinya sendiri daripada kebaikan dunia dan akhirat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
nafsi. Tidak dikira tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia suka untuk saudara dia apa yang dia suka untuk diri dia. Yang kelimanya merahsiakan nasihatlah. Rahsiakan nasihat. Adalah seorang memberikan nasihat secara diam-diam, tidak terang-terangan di hadapan orang lain. Sebab manusia pada umumnya tidak mau menerima nasihat apabila diberikan di hadapan orang lain, kerana hal itu dapat mempermalukannya atau mengesankan kerendahan dan kehinaannya. Oleh kerana itu akan bangkitlah keangkuhannya. Dia rasa angkuh, sombong, tidak. Apa orang tu dia pakat besar pada kita lagi kan. Staf nasihat dia. Staf tu pengalaman dia banyak pada bos. Bos muda lagi, dia masuk kerja dengan sebab sijil. Staf ni kerja dengan pengalaman. Kalau ikut staf ni boleh naik atas lagi jadi bos dia. Tapi dia sijil tinggi, keluar PhD tu kan, dapat kerja bos. Tapi hak staf ni pengalaman dia banyak, kerja 10 tahun. Semua orang kepala otak dah. Semua orang kepala dah. Kan, tahun ni baru nak kerja, nak pengalaman. Bila nasihat kau lagi. Kan, aku bos. Itulah dia. Dia jadi angkuh lah. Oleh kerana itu akan bangkitlah keangkuhan dia sehingga menyebabkan menolak nasihat yang disampaikan kalau itu nasihat kepada orang. Nasihat pada kondisi tersebut sama dengan membongkar aib, dan nasihat ini hampir semakna dengan merendahkan diarah. Adapun nasihat yang diberikan dengan diam-diam tidaklah mengandungi makna seperti itu. Oleh sebab itu biasanya orang yang dinasihati menerima jika nasihat untuknya tidak disampaikan secara terang-terangan. Dalam pada itu, nescaya orang yang dinasihati tidak merasa keberatan atau tertekan untuk menerima nasihat tersebut. Semoga Allah Ta'ala merahmati al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia berkata, ta'ammadni binushika fil firadi. Dia kata, berilah nasihat pada aku ketika aku sendiri seorang-seorang. Bagi nasihat kepada aku ketika aku bersendirian. Wajadibni nasihata fil jama'ah. Jauhilah menasihati aku di kalangan ramai-ramai orang. Ya. Fa inna nusha bainan nasi naw'un. Kerana memberi nasihat di antara manusia ni ada satu jenis. Min at-tawbihi la arda istima'ah. Dia kata sejenis daripada mencela. Nasihat di antara orang ramai ni sejenis daripada celaan. Aku tak suka untuk mendengar. Fa in khalaftani wa asaita qawli. Kalau engkau menyalahi aku, kau tak mengikut cakap aku, fala taqta. Jangan marahlah, dia kata. Jangan marahlah idza lam talqa ta'ah. Kalau aku tak terima nasihat kamu, jangan marah. Sebab kamu nasihat aku depan orang ramai. Malu aku. Kan? Ia juga berkata, barang siapa, Ibn Syafi'i juga berkata, barang siapa yang menasihati saudaranya diam-diam, maka sungguh dia telah memberi nasihat dan membaguskannya. Sedang barang siapa yang memberikan nasihat secara terang-terangan depan orang, maka sungguh dia telah membongkar aibnya dan merendahkannya. Inilah yang Allah mudahkan baikul pada ada nasihat. Jumlahnya ada 5 ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk pula ada nikah, ada nikah. Sudah ya. Facebook nasihat bang kita. Kalau nasihat secara umum, untuk umum okey lah. Tapi secara khusus kan, tu memang termasuk dalam ni lah. Kalau itu juga sedang ada rupanya dari kalangan para ustaz dia lah. Kecuali kita nak beritahu kesalahan dia. Yang mana kesalahan dia mesti disebut nama dia. Tidak, orang tak tahu. Itu kena. Kan? Sebab apa kesalahan dia tu berat, fatal. Kesalahan fatal, bab akidah terutamanya, bab hukum terutamanya. Kita kena sebut nama dia, kesilapan yang dia buat. Yang sebut dia orang yang selevel dengan dia ataupun lebih tinggi level pada dia lah. Kan? Jadi maknanya kena beritahu. Tidak, dia berurusan dengan benda-benda khurafat, benda-benda kabut ni kan. Dia kena beritahu supaya orang nak, dia ni tak, jangan ambil ilmu dia.
Sebab tu dia katakan, sudah Nabi Muhammad sendiri kesempat dia kata, inna hadzal ilma din, agama ini ilmu. Maaf, inna hadzal ilma, ilmu ini dinun, adalah agama. Ilmu adalah agama. Falyanzur ahadukum, adalah seseorang kamu ambil amman ya'khudhu dinahu, daripada siapa dia ambil agama dia. Ya. Itu maksudnya kena beritahu lah. Orang supaya apa? Supaya benda ni orang tak ikut dia, orang tak dengar dia. Dia bila dengar dia, orang akan berhati-hati betul ke dia cakap ni. Sebab apa yang dia cakap kebanyakannya tak betul, menyalahi agama, menyalahi syariat. Ya, tapi kalau dalam tu kelai gaduh semua tu, ya lah. Ya. Yang momen kita pakai, yang momen dia lebih. Itulah. Lepas sudu daripada kuah ni masalah. Sudu ada banyak, kuah ada sikit. Kita ramai pakai dia tidur kuah boleh. Serah pada hati dia lah. Jadi macam Facebook ni sebenarnya musibah fitnah. Dia sebenarnya musibah dan fitnah lah. Dia boleh jadi baik. Dia boleh jadi baik dan boleh jadi bahaya. Itulah dia. Tempat gaduh, tempat kutuk maki orang dan sebagainya, fitnah orang. Bagi nasihat fitnah lah. Orang tu tak buat pun fitnah orang tu. Itu bahaya. Dan kita maaf dan senang. Itu yang apa nama sana kena saman 10 juta. 10 juta saman. Nak cari tanah 10 juta rupiah boleh lah. 10 juta lagi. Pas dia sirat orang. Apa dia? Pas dia sirat yang main kutip dia. Kutip bilik dia. Tanya kan, dia pahala dia buat kau ni, dosa dia buat kau ni. Habis. Baik, ada menikah Nun. Masih lagi 8 Nun lah. Lepas Nun apa dia? Kena baca berapa orang ingat lepas dia. Ya. Wow. Baca dia baca sekali maafkan Nun kan. Mesti. Lepas Nun apa? Sebab kita tak baca selalu. Tapi kalau selepas ini dah suratul mustaqim, itu kan. Tapi kalau orang kata lepas Nun apa dia sebentar? Lepas Nun Sat. Sat tak mau lah dia lah. Itulah dia. Baik. Dia kata nikah atau perkahwinan adalah perkara yang Allah syariatkan dan halalkan melalui lisan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalamnya terdapat manfaat duniawi dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahawasanya pernikahan adalah sunnah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sesungguhnya kami telah utuskan para rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka isteri, pasangan-pasangan dan zuriat. Ya. Ada yang Nabi yang zuriat dia bagi umur 80 lebih dah berada Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Ishak tu lahir, maknanya Nabi Ibrahim dah tua sangat dah, 80 tahun lebih kan. Isteri dia pun tua dah, Sarah tu. Sampai malaikat mai bagi khabar tu kata, kamu nak dapat apa nama anak, nama Ishak dia kan. Dia tampak muka dia, tengok cukup tepuk-tepuk. Fasadkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Dia kata, "Oi, tua lah ni. Maka nak wanak lagi." Kan? Kata dia qala rabbuki. Itulah dia Tuhan kamu kata macam tu. Nampak anak. Dan daripada Ishak tu lah semua Nabi-Nabi dan Rasul kan, beribu orang, ya, sampailah kepada Nabi Isa last Nabi Isa Assalamualaikum kemudian Ishak, ya, Nabi Muhammad SAW Ismail. Jadi Ismail seorang lah. Jadi Ismail hanya seorang sahaja, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu walad Adam.
Maknanya penghulu anak-anak Adam lah. Dari zuriat Nabi Ismail. Dia pun ada isteri-isteri dan dia pun ada zuriat. Ada isteri yang beriman, ada isteri yang kafir. Yang kafir ni isteri dia apa sebenarnya? Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Lut ni bini dia pun kafir. Anak dia kalau Nabi Lut, Nuh, anak lelaki dia seorang kafir kan. Dan Allah Ta'ala mengurniakan manusia yang menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan pada diri mereka. Dan surah An-Nahl ayat 72 Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah Ta'ala jadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri, daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan jin, kalangan manusia, azwajan sebagai pasangan. Ya, daripada diri kamu, maksudnya manusia macam kamu juga. Wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan untuk kamu min azwajikum, daripada pasangan-pasangan kamu, banin, anak-anak, wa hafadah, dan cucu cicit. Hafadah dan cucu orang. Wa razaqatun, dan dia bagi rezeki kepada kamu min at-tayyibat, daripada segala yang baik. Allah bagi rezeki kita ni, lagi kita tak hati ada. Susah-susah hati ya. Lagi hidup nyawa ni kan. Tengok orang Palestin tak mati lagi, rezeki baru ada lagi. Tak mati tu rezeki tak ada lah. Itulah dia. Pada perkahwinan itu terdapat manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat dunia dan manfaat akhirat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sedangkan meninggalkannya serta menukarnya dengan perzinaan dapat mendatangkan kerosakan dunia dan akhirat, yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu. Banyak sangat tak tersebutlah ialah. Maka dari itu adalah siapa saja yang ingin menikah memperhatikan adab-adab Islami yang berkaitan dengannya, yang telah dijabarkan, telah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya menyebutkan beberapa adab tersebut dengan meminta pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya, yang pertama, niat yang benar. Siapa saja yang menikah adalah meniatkan pernikahannya untuk mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu dengan menjaga kemaluannya, melindungi kesucian dirinya, membentengi nama baik keluarganya, memberi nafkah atas mereka, mencari keturunan yang saleh, dan mengharapkan bantuan dengan berkeluarga untuk melaksanakan urusan agama dan dunianya, serta memberikan bantuan kepada mereka adalah hal-hal tersebut. Ini dia adab yang utama. Yang kedua, menikah jika telah mampu. Ini cerita kita semua nikah, orang tua dan kahwin. Kalau mampu. Ini kalau nak nikah lagi boleh nanti buat berat. Kalau tak lagi lah. Cikgu. Cikgu buat tak legak pula. Cikgu boleh buat tak legak. Itulah. Tak apalah cikgu kan. Apabila seseorang belum mampu untuk menikah, maka sebaiknya dia tidak maju ke jenjang pernikahan. Kalau tak mampu, tak payah. Tapi dia ada ubat dia lah. Ubat dia pasal orang tu. Hingga ia mampu untuk itu. Baik daripada segi materi ni kebedaan lah. Ada duit apa semua tadi kan. Kondisi fizik sihat walafiat, maupun yang lainnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang yang belum mampu menikah untuk puasa. Beliau tidak menasihati mereka untuk maju, untuk melangsungkan perkahwinan. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, hai sekalian para pemuda. Sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang mampu untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menahan pandangan dan lihat. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Wa man la yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shawm, maka hendak dia berpuasalah. Fa innahu lahu wija,
Kerana itu biar bisa boleh membentengi ataupun dia perisai bagi dirinya, lindung daripada maksiat. Ini cerita ada seorang dengan kawan lah. Cerita dia maknanya dia belajar di luar negara. Mula dia pergi mula belajar orang putih ni kan. Tengok maksiat. Maksiat teruk sangat. Dia kata tak boleh ni, tak boleh. Aku kena pergi haji. Masa tu umur dia 20. Kan 22 masa tu. Dia kata aku kena pergi haji ni, tak boleh. Dia kawan orang Arab. Dia kata orang Arab tu, dia kata aku nak pergi haji. Tapi duit ada banyak ni kan. Macam 1,000 macam tu kan. Tak cukup dia kalau naik kapal terbang ni. Tapi kalau pergi ikut darat cukup. Maka dia beritahu kat kawan dia budak Syria tu. Jadi kawan dia tak apa jadi. Aku tulis surat. Tulis bahasa Arab kan. Dia tak faham Arab pun. Dia kata nak kapal terbang turun di Syria. Lepas tu orang tunjuk kalau dia buat teksi. Alamat ni, alamat rumah ayah aku. Nanti aku suruh ayah aku cari teksi, uruskan untuk pergi ke Madinah, dari Syria. Cerita ke 70-an. Cerita ni cerita mereka. Jadi nak cerita kata tu maksiat tu, dia umur 20 kan. Ngaji negara orang putih ni kan, orang kafir. Maksiat tanpa tahu. Tapi dia ada iman. Dia ada iman. Betul? Kalau tulis surat dia pun naik kapal terbang pergi turun di Syria. Kalau teksi tak faham bahasa Arab pun, tunjuk lah. Tunjuk tekak pakai bahasa isyarat. Betul kan? Dia buat bahasa orang putih tahu ni. Jadi tunjuk foto bawa gitu. Kau alamat dia. Sampai rumah kawan dia tadi. Kawan dia tunjuk kan. Itu tak sana. Itu yang pertama. Dia rumah ayah dia. Dia pun sampai rumah ayah dia. Dia bertunjuk surat lah orang tua. Orang tua baca surat. Buk. Cakap bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Nanti tu sehingga semua. Esok siang hari dia berjalan teksi. Teksi dia boleh Syirah nanti. Dia apa nama? Ke Madinah. Dia dalam perjalanan tu lah. Dalam perjalanan tu macam cerita lah kan. Kena sekat masa tu perang. Perang apa tu? Perang. Ni apa nama? Israel ni kan perang kan. Iran. Tak ada ingat lah. Lama dia tak ada cerita. Lepas tu, okey. Sampai ke sebadan tu. Terus tahan lah. Dia pula muka dia. Bukan muka macam Melayu. Muka dia macam Jepun, macam Cina ni. Pak Arab kata dia ni spy pula. Pak Arab kata dia spy. Boleh lah. Kalau tu tahan perjalanan kan. Orang ni nak pulang nak kena tembak orang. Kan? Dia baca ayat Quran pun. Dia kata dia sebut dia pun tak tahu putih. Muslim kan. Dia pun tak tahu. Kan? Muslim. Dia pun baca apa yang dia hafal lah. Dia pun tak kira. Lah kali dia tunjuk sunat. Tunjuk pada dia. Dia tak ada sama lah. Muslim, sunat. Dia tahu kata sunat betul khatam kan. Telak tunjuk. Dia kata Muslim. Lepas punya cabaran nak pergi haji umur 20-an. Tapi Allah Ta'ala jaga dia. Dapat kerja haram. Dia boleh pergi Madinah apa semua. Kan? Sejumpa Ustaz Yasin apa semua. Kawan dia tu. Tahu tu. Itu dia buat ramai-ramai di Madinah. Belum setuju Madinah. Pergi ke Mekah buat haji. Dia cerita dia. Jadi Allah Ta'ala jaga dia. Iman dia tu. Jadi iman dia buat haji dia mana. Dia tengok orang. Dia nampak dia tak kisah lah. Tak ada berasa lah. Nak maksiat tadi. Allah jaga dia. Kena mujahadah dia tadi kan. Aku kena pergi haji ni. Dia kata aku kena pergi haji ni. Siap banyak ni. Tak tahan ni. Orang muda kan. Tapi kerana dia niat betul nak jaga. Maruah dia nak jaga. Iman dia. Allah jaga dia. Dan dia orang soleh. Dia orang soleh. Lari tu orang. Dan dia masya Allah belajar.
Sebaya Ustaz Nur Yasin lah. Sebaya dia kenal di sana. Dia dah geng-geng apa. Itu cerita tu dia cerita dalam Iraq. Kita dengar dia ada cerita tu. Kita boleh cerita orang sebagai motivasi. Itulah dia. Yang ketiganya, seorang budak dan seorang hamba lah. Budak ni maksudnya hamba. Zaman lalu mana ada hamba lah. Tak ada. Tidak boleh menikah tanpa izin tuannya. Bukan orang gaji, hamba. Kerana hal itu dilarang. Rasulullah bersabda, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idzni mawalihi fa huwa 'ahir. Siapa yang menikah, siapa sahaja daripada kalangan hamba yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia ni akhir zina lah. Ya, zina. Imam Tirmizi berkata rahimahullah, inilah yang diamalkan oleh para ulama daripada para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya, bahwasanya pernikahan seorang budak tanpa izin tuannya, seorang hamba tanpa izin tuannya tidak dibolehkan. Dan begitu merupakan pendapat Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, tanpa adanya perbezaan pendapat dalam masalah ini. Yang keempatnya adabnya menyegerakan pernikahan. Hendaknya menyegerakan pernikahan, khususnya bagi mereka yang berniat untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan, jika telah mampu melangsungkannya. Kan, kalau orang kita ni khilaf dengan sunnah, dia buat tunang dulu. Sebenarnya konsep tunang-tunang ni tak ada. Dia khitbah ni pitanya kan? Ada orang masuk ni kan? Tak ada. Saya nak boleh lah. Tak mau sudah, saya boleh lah kan? Saya nak boleh lah. Boleh. Boleh. Dia betul lah. Ini tunggu setahun, tunggu 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Maksudnya syaitan ni dia bawa keluar dia punya senapang-senapang, tembak dia bang. Dia orang Melayu kita ni masalah ni. Tunang berapa nikah ya. Nikah kan? Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, mas kahwin, settle. Okey. Tak cukup ke duit? Janganlah. Ada 30,000 tak cukup, tu dia kan. 30,000. 30,000 apa? Ringgit tak boleh turun. Kalau rupiah lah, kan? Rupiah lah, patut dia jauh lagi. Gitu. Jadi, ni kita yang belajar sunnah ni kan, kita pernah ikut, pernah buat lah. Anak-anak kita nak nikah, nak tunang. Tunang orang lah. Tuan tak nikah. Tak cukup duit. Tak cukup duit, tak salah cari orang lagi. Tidak dia. Tak cukup orang puasa tu. Puasa tu. Ini. Ya. Kalau anak lelaki tidak berkahwin, pasangan lelaki dia tak ibu dan tak ibu. Itu masalah kita ni. Jadi kalau kita duit, kita wajib kita bagi. Maknanya tak kata wajib tak ada sebab ialah agar kita ni nak tolong dia, tolonglah atas ihsan dia. Sebab anak-anak ni bila dah balik dah bukan mana tanggungjawab mak bapak lagi dah untuk sara dia semua. Dia kena usaha sendiri lah. Kalau kita nak tolong dia atas ihsan kita lah. Wajib syara'an ni kerana di bawah tanggungan kita. Bila dia masih lagi belum sampai tahap boleh balik jadi kan. Itu ya maksudnya. Dia kena usaha. Tak mampu lagi. Dalam masa kahwin Tuhan tak mampu lagi, tapi tak bertunang, tapi dah nyata bahawa lelaki itu dia nak berbuat tu lah, walaupun tak ada ikatan tunangan. Itu kena ada konsep ta'awun tadi kan. Kita ada kalau ada anak perempuan, orang nak anak kita, saya tanya dia, anak anak aku lah dia. Saya sebut tak main kau ni, tak ada duit gaji. Hang tanya anak. Ada 500. Ramai 500 pun okey. Ya Allah. Allah Haji Rahman. Allah Haji. Ingat Haji Rahman. Haji Rahman sebelum lutut main kelan. Ada ni kalau 500 lah.
Kita ada yang dalam hotel ni. Dalam hotel okey. Betul. Oh, dia tidak. Mulai dia mati betul dia mati dua. Belum dia masuk. Dua. Tahu. Belas tahun yang lalu. Kalau macam itu lagi pun ada dia orang lain tapi tak boleh pimpinan kalau dia tahu orang lain dah. La yakhtubu ala khitbati akhihi. Kan maksudnya dia dah bersetujuan, dah setuju dah dipinang. Kalau ni pun setuju, kita dah tahu apa kita tak masuk pinang lah. Bila dia kata aku tak mau, kita masuk. Kita masuk dia dah di khitbah. Khitbah ni bukan masa tunang. Khitbah ni bukan masa tunang. Khitbah ni ditanya. Dan mereka tu setuju. Nak bagi kan? Lepas tu kita dengar tu macam mana bila nak nikah? Ya, nak nikah. Tapi dah pinang lah, mereka setuju lah. Kita ni tak boleh masuk lah. Yang kedua tak boleh masuk lagi lah. Kecuali dia kata kita nak masuk pun cara dia lah. Tapi ya, mana? Apa dia? Masa Nabi Aisyah telah ditunangkan dengan orang lain ada sirah. Tak tahu. Lepas jadi Nabi tak boleh dia masuk kerana selagi dia belum ditinggalkan. Itu yang biasalah dia punya. Saya tak ingat surah tu. Cuma yang Nabi kata la yakhtubu ala khitbati akhihi. Jangan dia pergi ke misi tanya kan, diminta di atas permintaan kawan saudara dia. Bila ada orang diminta dah kan, kawan dia pun setuju dah, kita nak bercelah, minta celah tu pula. Tak boleh. Dia minta demi pakcik berapa? 500 ya, saya bagi 50,000. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Ada sirah tu dia cek balik. Saya tak ingat. Tak ada dalam memori. Kalau Aisyah tak, Aisyah maknanya tak ada. Aisyah memang ada silap tu. Umur 6 tahun kan. Boleh. Dikawinkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan dia 8 tahun kan, 6 tahun kahwin. Bukan Aisyah lah, boleh kot. Tapi tahu saya tak ada dalam memori ya. Mungkin terdilik kot. Ya. Jadi. Okey. Dan juga cuba cek lah belajar jaga apa sebab tak ada dalam memori saya. Okey. Tak semestinya tak ada, kan? Dia baca tak ada. Dia kata sini, menyegerakan pernikahan. Maka dari itu sebagiannya seseorang segera menikah, ya artinya dia segerakan niatnya itu. Atau orang tua menyegerakan menikahkan putrinya, hantar menjawab ayah lah. Anak perempuan tadi, anak lelaki-lelaki, dia itu sekali lah. Dia sendiri pindah, dia nak. Hak perempuan ni ayah dia nikahkan dia. Dengan memilihkan suami yang cucuk baginya. Kalau nak bagi anak kita menikah ni, dia seharah dulu. Saya kita tak tahu belakang hari dia macam mana kan. Dia suruh masuk anak. Pakcik, saya nak pakcik. Boleh. Tapi aku istighfarah dulu lah. Kita sebenarnya istighfarah lah. Jadi kalau sebenarnya istighfarah, kita puaskan nak bagi. Tak. Istighfarah ni penting. Kalau yang berdoa besar ni. Sebab kan, kita tak tahu nanti dia berbelasah anak kita nak belasah dia balik. Ataupun dia belasah anak kita, dia belasah klien kita. Sebab kita lambat, dia cepat. Kita baru tak ada tangan dia dulu lagi bubuh kita. Ada juga apa yang buat betul. Jadi kita tak mau benda macam tu. Dan kita tak mau anak kita kena jentik telinga pun. Itulah dia. Istighfarah. Kita solat istighfarah. Itu masa nak bagi tunang tadi lama-lama nak tunang. Kita 2 tahun ni kahwin. Dia setelah itu jadi maksiat. Sebab apa? Sebab nikah ni bukan
menghalalkan cara. Apa nama ni? Tunang. Bukannya jadi halal. Dosa semua tu juga. Buat maksiat semua tu juga. Nama tunang ni bukan halal lagi. Tapi dia buat tunang pangkut salah sendiri dah. Dah tunang pakcik. Tunang. Kan? Dia guna alasan tunang. Lepas tu mata bawa bilang. Pasal badan nikah. Ada ijab kabul, wali saksi. Dari tempat tu lagi ada sijil nikah. Tak ada sijil nikah, tak ada nikah. Sijil apa dia sijil apa? Kursus nikah pula. Sijil kursus. Sijil nikah tak nikah. Sijil kursus tu. Tak ada sijil kursus, tak ada nikah. Sikap tersebut termasuk upaya dalam menjaga kehormatan dan perbuatan-perbuatan keji. Adapun menunda-nunda pernikahan, tengok. Apapun alasannya akan menjadi sebab terbesar. Ni kena garis dengan pen. Kan? Akan menjadi sebab terbesar menyebarnya kekejian di tengah umat Islam maupun di luar Islam. Masalah ni. Dia guna tiket bertunang kan untuk buat maksiat. Sebagai bapak kita ni, kita pernah jaga tu ya, kalau kita bapak bagi anak perempuan kan, kita tak kisah. Yang kelimanya menjauhi nikah yang diharapkan. Ada nikah diharapkan lah. Ada jadi nikah putus tu haram. Atau nikah pakat je ni. Nikah dengan adikku, nikah dengan kau kita kira kosong-kosong, tak payah mahal. Kan? Aku dah bagi adik aku ambil nikah angkat tu. Jadi nikah itu ya tak payah bayar apa. Ada nikah yang haram, tak sah. Kan, nikah tanpa mahal. Kan, mas kahwin itu kena ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.